Selamat sejahtera kepada Puan Zalina Basil dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan bentangkan topik 3, penglibatan peranan dan sumbangan, subtitle 3.2 peringkat global. 3.2.1 Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. A. Kenapa Malaysia menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB? Untuk mengekalkan perdamaian dunia, terutamanya daripada bahaya peperangan dunia, untuk menyelesaikan sebarang masalah dunia dalam bidang politik, ekonomi, makanan, kesihatan dan sebagainya, untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang perlu, terutamanya dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. B. Bagaimana Malaysia melibatkan diri untuk merealisasikan hasrat ini? Penglibatan melalui Majlis Perhimpunan Agung, Majlis Keselamatan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan, Pertubuhan Makanan dan Pertanian, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Tabung Kewangan Antarabangsa, Pesuruhjaya Tinggi tentang Orang Pelarian PBB, Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB, Tabung Kanak-kanak PBB, Mahkamah Pengadilan Antarabangsa. Pertama, Majlis Perhimpunan Agung. Perhimpunan Agung PBB terdiri daripada kesemua ahli pertubuhan ini dan bertemu setiap tahun di bawah seorang presiden yang dipilih daripada wakil-wakilnya, sebagai alat PBB tunggal yang diwakili oleh kesemua ahli. Majlis ini merupakan bahagian terpenting di mana persidangan diadakan. Wakil-wakil Malaysia diberi peluang berucap di majlis ini. Malaysia juga memainkan peranan aktif dalam Perhimpunan Agung PBB. Terdapat 7 isu-isu dan perjuangan Malaysia dalam PBB bagi membangkitkan kesedaran antarabangsa dalam isu-isu berikut, iaitu memerangi penyalahgunaan data, masalah orang pelarian, menghentikan dasar apartheid, menentang pencerobohan Rusia di Afghanistan, kekejaman Israel, masalah ekonomi negara-negara miskin, isu Antartika. Kedua, Majlis Keselamatan hanya dianggotai oleh 15 puan negara. 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Britain, Perancis dan China, iaitu mempunyai kuasa veto, iaitu kuasa pembatalan sebarang keputusan majlis. Malaysia pernah menjadi ahli di Majlis Keselamatan. Objektif utama bagi majlis ini ialah untuk mendengar, membincang dan menyelesaikan isu pertelingkahan antara negara anggota. Merupakan alat yang penting berkuasa dalam PBB, iaitu bertanggungjawab kepada pemeliharaan keamanan dan keselamatan antara negara-negara. Keputusan-keputusan Majlis Keselamatan dinamakan Ketetapan Majlis Keselamatan PBB. Ketiga, Majlis Ekonomi dan Sosial. Objektif bagi majlis ini ialah untuk meningkatkan dan memberikan khidmat taraf hidup penduduk dan negara-negara dunia melalui cawangan-cawangannya. Malaysia melibatkan diri dalam 3 cawangannya, iaitu UNESCO, UNCHR, WHO. Keempat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO beribu pejabat di Geneva, Switzerland. Maklumat bagi pertubuhan ini ialah untuk meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat. Kelima, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan UNESCO ditubuhkan pada tahun 1945 dan beribu pejabat di Paris, Perancis. Tujuan penubuhannya ialah untuk menyumbangkan ke arah kedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama antara bangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. 5 program utama bagi pertubuhan ini ialah pendidikan, sains semula jadi, sains manusia dan sosial, kebudayaan, komunikasi dan maklumat.
Terdapat 3 tujuan UNESCO. Pertama ialah membantu negara-negara anggotanya membina keupayaan manusia dan institusinya dalam berbagai bidang. Kedua ialah menggalakkan kerjasama antara bangsa dalam kalangan negara anggotanya dalam bidang pendidikan, sains, sosial, kebudayaan dan komunikasi. Ketiga ialah berfungsi sebagai pusat yang menyebarkan dan berkongsi maklumat serta pengetahuan. Keenam, Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO). Pertubuhan ini beribu pejabat di Rom, Itali. Maklumat FAO ialah untuk meningkatkan pengelolaan makanan, membaiki sistem agihan makanan dan mengatasi kepuluran. Ketujuh, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) ditubuhkan pada tahun 1910 semasa penubuhan Liga Bangsa-Bangsa dan masih dikekalkan selepas penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. ILO menegakkan keadilan sosial khasnya untuk golongan pekerja. ILO menggalakkan pembangunan organisasi majikan dan pekerja yang bebas serta menyediakan latihan dan khidmat nasihat kepada organisasi itu. ILO mengubah standard buruh antarabangsa dengan menetapkan standard hak-hak asasi buruh yang minimum seperti kebebasan untuk berpersatuan, hak untuk mengendali persatuan, perjanjian kolektif, pemansuhan buruh paksa, kesamaan peluang dan layanan. Ke-8. Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). IMF ialah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 184 buah negara anggota. Ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama kewangan antarabangsa melalui institusi tetap yang menyediakan jentera bagi perundingan tentang masalah kewangan antarabangsa, menggalakkan kestabilan tukaran wang asing dan memelihara aturan tukaran wang asing yang tersusun di kalangan anggotanya. Memberikan bantuan kewangan sementara kepada negara-negara yang mengalami krisis kewangan untuk membantu negara-negara tersebut menghadapi masalah itu. Ke-9. Pesuruhjaya Tinggi Tentang Orang Pelarian PBB UNHCR ditubuhkan pada tahun 1950. Bertanggungjawab untuk membimbing dan menyelaraskan tindakan antarabangsa bagi perlindungan orang pelarian dan menyelesaikan masalah mereka. Tujuan utama UNHCR ada 3, yaitu melindungi hak dan kebajikan orang pelarian, berusaha untuk memastikan bahawa setiap orang pelarian berhak untuk mendapatkan suaka dan mencari tempat perlindungan yang selamat di negara lain. Ketiga ialah membantu orang pelarian kembali ke negara asal mereka atau menetap di negara lain. Ke-10. Persidangan Pertahanan dan Pembangunan PBB UNCTAD ditubuhkan pada tahun 1964. UNCTAD bertujuan untuk mengintegrasikan negara-negara sedang membangun ke dalam ekonomi dunia, mengurus isu perdagangan dan pembangunan secara bersepadu serta isu-isu lain yang berkaitan dalam bidang kewangan, teknologi dan pelaburan. Forum bagi perbincangan antara kerajaan yang disokong oleh perbincangan dengan pakar ekonomi serta pertukaran pengalaman untuk mencapai persetujuan sebulat suara. Ke-11. Tabung Kanak-kanak PBB UNICEF ialah badan dunia yang mempertingkatkan kehidupan setiap kanak-kanak. Tujuan penubuhan ialah untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengatasi kemiskinan, keganasan, penyakit dan diskriminasi yang dihadapi oleh kanak-kanak. Menganjurkan langkah-langkah untuk memberi kanak-kanak penjagaan yang terbaik dalam kehidupannya. Menggalakkan pendidikan untuk kanak-kanak perempuan bagi memastikan mereka menghabiskan pendidikan peringkat sekolah rendah sekurang-kurangnya. Ke-12. Mahkamah Pengadilan Antarabangsa (ICJ) bertempat di The Hague, Holland, berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli-ahli negara, memberi nasihat tentang soalan-soalan undang-undang yang diserahkan oleh alat-alat dan agensi-agensi antarabangsa yang diberi kuasa. Filipina pernah membawa Malaysia ke mahkamah ini berhubung dengan tuntutan mereka ke atas Sabah. Malaysia pernah merujuk kes
pertindahan wilayah dengan Indonesia dan tuntutan Pulau Batu Putih oleh Singapura. C. Sebab-sebab utama sikap kurang senang Malaysia terhadap PBB. Sebabnya ada 4. Pertama ialah PBB telah banyak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kedua ialah PBB menyelesaikan isu agak lambat dan mengamalkan dasar pilih kasih. Ketiga ialah PBB tidak berupaya untuk mencegah keganasan Amerika di Iraq dan Israel di bumi Palestin. Keempat ialah Majlis Keselamatan PBB tidak demokratik kerana 5 anggota tetapnya mempunyai kuasa veto. D. Mengapa PBB dianggap tidak efektif? Setiap negara anggota memikirkan kepentingan mereka sendiri dan meletakkan dunia sebagai prioritik kedua. Mereka akan lakukan apa sahaja demi survival mereka. Majlis Keselamatan PBB yang dikatakan kurang efektif dalam melaksanakan tanggungjawabnya kerana penggunaan kuasa veto dan hanyalah dijadikan satu alat oleh kuasa-kuasa besar untuk mengekalkan kepentingan mereka. PBB melaksanakan sistem pengundian dalam proses membuat keputusan yang mendahulukan kuasa veto berbanding suara majoriti. Kuasa veto ini diberikan kuasa-kuasa besar iaitu Perancis, China, US, UK dan Rusia kerana kemenangan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini menyukarkan PBB untuk bertindak dalam setengah isu yang melibatkan kepentingan 5 buah negara tersebut. PBB dan perbandangan antarabangsa hanyalah merupakan satu alat bagi negara berkuasa besar untuk menggunakan pengaruh mereka. Ini mana jika PBB mengambil langkah yang mengancam pengaruh mereka, negara berkuasa besar ini akan mengelakkan daripada menyertai. Sebagai contoh, Amerika sendiri tidak menyertai Mahkamah Jenayah Antarabangsa (International Criminal Court). E. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pendirian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia baharu akan teguh menyokong prinsip PBB dalam hubungan antarabangsanya. Kerajaan baharu Malaysia turut berikrar untuk mengiktiraf semua bagi instrumen PBB berkaitan perlindungan hak asasi manusia, walaupun ia bukan mudah kerana Malaysia adalah negara berbilang etnik, agama, budaya dan bahasa. Malaysia akan memperuntukkan ruang dan masa bagi semua untuk membuat keputusan secara bebas berasaskan demokrasi. Malaysia menegaskan perlunya negara membangun mendesak supaya dunia mengubah, meningkatkan pembinaan kapasiti dan memperbagaikan ekonomi. Negara membangun mesti kekal mengawal masa depan sendiri selaras dengan kemelut dunia dalam beberapa aspek. Hari ini, dunia berada dalam kegawatan ekonomi, sosial dan politik. Perang ekonomi hebat melanda di antara dua kuasa terbesar ekonomi dunia dan seluruh dunia terkena perit tempiasnya. Nilai sosial baharu mengurangkan kestabilan negara dan rakyatnya. Kebebasan membawa kepada terhakisnya nilai moral, hormat dan sebagainya. Kegawatan terburuk adalah dalam arena politik. Perlakuan keganasan berlaku di mana-mana. Malaysia menentangkan penjahat dan pengganasan untuk mencapai kemerdekaan serta mengalahkan mereka. Malaysia bencikan keganasan. Malaysia menentangnya habis-habisan. Malaysia percaya satu-satunya cara untuk menentang keganasan ialah dengan menghapuskan puncaknya. Dari aspek dagangan, negara tidak lagi bebas. Negara kecil mesti mengetepikan sekatan tarif dan membuka negara mereka kepada kemasukan produk negara kaya serta berkuasa. Namun demikian, produk negara kecil tertakluk kepada sekatan supaya mereka tidak dapat menembusi pasaran mewah. Malaysia menyarankan perlunya PBB melalui beberapa perubahan. Malaysia pernah mencadangkan kuasa veto tidak sepatutnya dipegang oleh hanya satu anggota tetap. Sebaliknya, sekurang-kurangnya dua kuasa besar dengan disokong tiga negara bukan anggota tetap Majlis Keselamatan. Perhimpunan Agung boleh menyokong keputusan itu dengan majoriti mudah. F.
Kandungan ucapan Dr. Mahathir di persidangan agung PBB UNGA ke-74. Dr. Mahathir mengulangi seruan yang sering beliau sebut sebelum ini iaitu tentang reformasi PBB. Malaysia mempersoalkan tempoh pemilikan kuasa veto oleh negara-negara kuasa besar di dunia. 5 negara tersebut ialah Perancis, China, Britain, Amerika Syarikat dan Rusia. Kuasa besar dunia yang dianggap sebagai pembunuh kepada fungsi sebenar PBB. Kuasa veto secara jelas dan mutlak adalah tidak demokratik. Kuasa veto ini bercanggah dengan semua prinsip hak asasi manusia. Tindakan memveto keputusan PBB jelas menafikan kehendak hampir 200 anggota yang lain. Malaysia menyuruh supaya mempertimbangkan semula kuasa veto sedia ada. Sudah tiba masanya pendekatan kuasa veto diubah sekiranya ia tidak mampu dimansuhkan sepenuhnya. Malaysia mencadangkan kuasa veto sepatutnya hanya sah apabila 2 kuasa veto bersama 3 bukan kuasa veto bersetuju untuk melaksanakannya. Dengan ini, salah guna kuasa akan dapat dikurangkan. Contoh penggunaan kuasa veto setakat tahun 2015. Rusia 103 kali, Amerika Syarikat 79 kali, Britain 26 kali, Perancis 16 kali, China 9 kali. Antara isu yang dikedengarkan Malaysia ialah isu etnik Rohingya di Myanmar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu digesa memainkan peranan dalam menangani krisis yang menebani etnik Rohingya. Negara lain perlu memainkan peranan menangani krisis ini sekaligus membawa pelaku ke pengadilan. Dr. Mahathir turut menyatakan komitmen Malaysia untuk terus menyalurkan bantuan semampunya kepada pelarian Rohingya. Peranan menyelesaikan krisis itu terletak di bawah PBB. Perubahan iklim PBB diminta melihat masalah kebakaran bukan merupakan masalah dalam negara semata-mata. Masalah ini sudah menjadi dunia dan dunia seharusnya melaksanakan hak mereka untuk mengambil tindakan. Dunia mengalami perubahan iklim, mencarankan pembuahan pasukan yang mempunyai kebakaran berdepan bencana sekiranya pertolongan diperlukan di kawasan terjejas. Ketiadaan sistem yang menyeluruh di peringkat antarabangsa menyebabkan kejadian seperti kebakaran hutan yang berlaku di beberapa kawasan di dunia ketiga ini yang sekaligus menyebabkan jerebu kekal berterusan. Sistem semata tidak membenarkan sesebuah negara untuk campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. Kebebasan bersuara. Malaysia menegaskan bahawa menjadi hak mana-mana individu untuk bersuara tentang sesuatu perkara, walau dunia perlu mendengar pandangan yang bertentangan dengan mereka. Aman minyak sawit. Gara-gara tidak mampu mengekalkan persaingan pasaran minyak masak mereka, kempen menyekat minyak kelapa sawit dilaksanakan, merayu kepada warga dunia terutama Eropah untuk tidak mengharamkan penggunaan minyak sawit. Pengharaman kepada import minyak sawit merupakan salah satu daripada penafian terhadap perdagangan bebas yang diamalkan. Minyak sawit menyumbang besar kepada ekonomi negara serta pendapatan buat para pekebun terutama di negara-negara miskin yang bergantung tinggi kepada pengeluaran minyak sawit. Memberi jaminan bahawa tidak lagi akan menggondolkan hutan semata-mata untuk membuka ladang sawit. Malaysia pada sidang keempat Bumi Rio pada 1992 telah berikrar untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada tanahnya adalah hutan. Pakatan Perdagangan. Malaysia menyifatkan perang perdagangan sebagai satu pembaziran.
menyebabkan usaha sesebuah negara untuk menjadi lebih kaya semakin pudar. Sesebuah negara itu kehilangan pasaran besar apabila sekat dikenakan. Negara berpendapatan pertengahan seperti Malaysia bergantung terhadap perdagangan untuk menerajui pertumbuhan. Jenayah perang. Malaysia melancarkan kempen supaya perang dianggap perlakuan jenayah. Menolak peperangan sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian dalam negara atau antar negara. Menyelesaikan pertikaian menerusi runtingan dan mahkamah keadilan antara bangsa. Keselamatan tidak dapat dikekalkan. Pihak yang cetuskan peperangan harus dihukum. Dunia wajar dijadikan aman untuk semua. Senjata pemusnah. Malaysia menggeser pemimpin dunia tidak lagi menyalurkan wang untuk mewujudkan senjata pemusnah. Sebaliknya kepada kajian perubahan iklim dan bencana. Malaysia mencarankan supaya pemimpin dunia memberi tumpuan kepada perubahan iklim dan bencana alam. Senjata yang baru dan murah tetapi berkuasa telah dicipta. Bahkan golongan yang miskin dan menghasilkan dan menggunakannya. Sikap terhadap Israel. Barat melahirkan Israel dengan menjarah tanah Palestin dan menyingkirkan hampir 90% penduduknya yang terdiri daripada golongan Arab. Susulan kelahiran Israel. Golongan Muslim dan penganut Islam dimusuhi. Muslim didakwa sebagai pengganas walaupun mereka tidak berbuat apa-apa. Israel kini bebas melanggar undang-undang antarabangsa lantaran ada negara-negara yang mempertahankan mereka. Tindakan ketenteraan terhadap keganasan tidak akan berjaya. Penyelesaian keganasan boleh dibuat dengan mengenal si punca dan menghapuskannya. Namun Israel lebih menumpu kepada tindakan ketenteraan dan sekatan. Kegagalan Majlis Keselamatan PBB. Peranan asal pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBB perlu dikembalikan bagi memastikan badan dunia itu kekal menjadi organisasi bertamadun. PBB gagal melindungi rakyat miskin daripada tindakan peperangan. Walaupun PBB dilihat banyak membantu dalam isu kesehatan dan konflik dalam negara anggota. Kelemahan PBB itu amat ketara dalam bidang politik antarabangsa. Thanks for watching.